Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ekti Putra Bima Mano, nombor matriks 265831 bersama dengan rakan Muhammad Azmi bin Zulkarnain, nombor matriks 266644 akan menyampaikan tugasan kami yang bertajuk Cukai Pendapatan Individu di India bagi subjek dasar dan analisis fiskal GMGF 2033. Pengenalan. Sistem cukai di India adalah sistem tiga peringkat yang berasaskan antara pemerintah pusat, kerajaan negeri dan pertubuhan kerajaan tempatan. India merupakan struktur cukai dengan kuasa yang jelas yang dipisahkan antara kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Selain daripada cukai barangan dan perkhidmatan cukai, mengikut Perlembagaan India, pemerintah mempunyai hak untuk mengenakan cukai ke atas organisasi dan individu. Walau bagaimanapun, perlembagaan menyatakan bahawa tidak ada yang berhak memungut cukai kecuali kuasa undang-undang atau parlimen. Badan utama yang bertanggungjawab untuk penetapan cukai adalah Pusat Lembaga Cukai Langsung atau CBDT, Central Board of Direct Tax, yang merupakan bahagian dari Jabatan Hasil di bawah Kementerian Keuangan India. CBDT berfungsi seperti di Dewan Pusat Akta Hasil 1963, iaitu suatu undang-undang untuk menetapkan konstitusi Dewan Hasil serta mengubah enakmen tertentu untuk tujuan pemberian kuasa dan pengenaan tugas pada Dewan tersebut. Dalam 10 ke 15 tahun berakhir ini, sistem cukai India telah mengalami pembaharuan yang luar biasa. Undang-undang cukai dipermudah dengan kadar cukai telah dirasionalisasikan, memperlihatkan tahap pematuhan yang lebih baik. Cukai pendapatan individu di India. Di India, cukai dikenakan oleh kerajaan pusat dan kerajaan negeri. Terdapat beberapa cukai kecil juga dikenakan oleh pihak berkuasa tempatan, sama seperti di Malaysia. Sebagai contoh, cukai oleh pihak berkuasa tempatan seperti Majlis Perbandaran, Majlis Bandaraya atau Majlis Daerah. Kuasa untuk memungut cukai termaktub dalam Perlembagaan India yang memperuntukkan kuasa untuk memungut pelbagai cukai antara pusat dan negara. Dalam Perlembagaan India, bahagian terpenting mengenai perkara ini adalah kuasa yang termaktub dalam perkara 265 Perlembagaan. Seperti berikut. Subject to the following provision of this chapter with respect to the assignment of the whole of part of the need process of certain tax and duties to state the expression. Revenues of India includes all revenues and public monies raised or received by the government of India, and the expression revenue of the state includes all revenues and public monies raised or received by the government of a state. Ia menjelaskan bahawa tidak ada cukai akan dikenakan atau dipungut kecuali oleh pihak berkuasa. Oleh itu, setiap cukai yang dikenakan atau dipungut harus disokong oleh undang-undang yang disertakan serta yang disahkan oleh Parlimen atau Badan Perundangan Negeri. Beberapa cukai termasuk harta pusaka, cukai faedah, cukai hadiah, cukai kekayaan dan lain-lain. Cukai langsung di India diletakkan di bawah dua perundangan utama, iaitu Akta Cukai Pendapatan 1961 dan Akta dan Cukai Kekayaan 1957. Namun undang-undang baru iaitu Direct Code Pajak DTC dicadangkan untuk menggantikan kedua akta tersebut. Walau bagaimanapun, Akta Cukai Kekayaan telah dimansuhkan pada tahun 2015 dan idea DTC dibatalkan. Pada tahun 1961, Akta Cukai Pendapatan telah diubah sesuai bagi menggantikan undang-undang lama yang telah dilaksanakan sejak tahun 1922. Peruntukan dalam Perlembagaan India. Artikel 246 Perlembagaan India pula menjelaskan perundangan kuasa termasuk percukaian antara Parlimen India dan Badan Perundangan Negeri. Jadual menyebutkan perkara penting dengan penggunaan tiga senarai yang berikut. Manakala A. Merangkumi kawasan-kawasan yang hanya terdapat di Parlimen membuat undang-undang. B. Merangkumi kawasan yang hanya terdapat di negeri, Badan Perundangan dapat membuat undang-undang. Dan C. Merangkumi kawasan di mana Parlimen dan Badan Perundangan Negeri dapat membuat undang-undang secara bersamaan. Artikel 246 Perlembagaan India menjelaskan bahawa pendapatan orang lain termasuk juga dalam jumlah pendapatan individu seperti berikut. A. Pendapatan pemindahan di mana terdapat pendapatan tanpa pemindahan aset. B. Pendapatan yang timbul dari penerima pindahan daripada pemindahan yang boleh dicabut sebagai aset. C. Pendapatan pasangan sebagaimana disebutkan dalam 64-1. D. Pendapatan dari aset yang dipindahkan kepada isteri, anak lelaki kepada mana-mana orang untuk kepentingan isteri, anak lelaki. E. Pendapatan anak di bawah umur sebagaimana disebutkan dalam bahagian 64(1)A. Pengiraan jumlah pendapatan. Cukai pendapatan dikenakan ke atas jumlah pendapatan yang dinilai. Jumlah pendapatan tersebut harus dihitung sesuai sebagaimana yang terdapat dalam Akta Cukai Pendapatan 1961. Prosedur pengiraan jumlah pendapatan untuk tujuan pungutan cukai pendapatan seperti berikut. Yang pertama, penentuan status kediaman individu. Yang kedua, pengecualian pendapatan yang dikecualikan. Yang ketiga, pengurangan pendapatan. Dan yang keempat, potongan dari jumlah pendapatan kasar. Klasifikasi dan kadar cukai pendapatan individu. Cukai pendapatan individu di India dilihat unik dan agak berbeza dengan negara-negara lain di dunia. Pencukaian individu di India dikelaskan berdasarkan satu kediaman, status kediaman mereka dan cukai pada tahun tersebut. Di India, pemas tautin terbagi kepada tiga kategori, iaitu pemas tautin dan pemas tautin biasa, penduduk tetapi bukan biasa, dan yang ketiga bukan pemas tautin di India. Kadar cukai pendapatan peribadi. Cukai pendapatan peribadi adalah sistem pencukaian yang dikenakan oleh pemerintah negara India ke atas pendapatan yang dihasilkan oleh individu dalam negara tersebut. Menurut undang-undang, pembayar cukai mesti mengemukakan penyata cukai pendapatan setiap tahun untuk menentukan kewajipan cukai mereka.
Pendapatan dari sini adalah sumber pendapatan yang penting bagi pemerintah India. Jenis cukai pendapatan ini dikenakan ke atas gaji dan jenis pendapatan individu lain seperti pencen, faedah dan dividen. Had pengecualian asas bagi individu Mustaltin yang berumur 60 tahun atau lebih tetapi berumur kurang dari 80 tahun pada bila-bila masa sepanjang tempoh tahun cukai adalah INR 300,000. Bagi individu Mustaltin yang berumur 80 tahun atau lebih, INR 500,000. Kadar yang dikenakan bagi individu untuk tahun pajak 2020 hingga 2021 adalah seperti berikut. Surcharge. Surcharge adalah bayaran tambahan, charge atau cukai tambahan yang dikenakan atau ditambah pada kos barang atau perkhidmatan melebihi harga yang dinyatakan pada awalnya. Surcharge ditambah pada cukai yang ada dan termasuk dalam harga barang atau perkhidmatan yang dinyatakan. Sebagai tambahan kepada pendapatan, bayaran tambahan akan dikenakan apabila jumlah pendapatan individu melebihi INR 5 juta. Rejim cukai peribadi baru atau New Personal Tax Regime (NPTR). Belanjawan 2020 memperkenalkan rejim baru di bawah Seksyen 115 BAC yang memberi pilihan kepada individu untuk membayar cukai pendapatan dengan kadar yang lebih rendah. Mengikut kuasa 1 April 2020, NPTR telah diperkenalkan dengan kadar cukai yang lebih rendah tersebar di 6 tahap pendapatan seperti yang dinyatakan di jadual berikut. Namun, jika NPTR tidak dipilih, kadar cukai pendapatan yang akan dikenakan di bawah NPTR, pembayar cukai tidak layak untuk menuntut pengecualian, pemotongan, pengurangan kerugian atau pengembalian kerugian tertentu seperti tinggalkan elan perjalanan, elan rumah sewa, elan di bawah Seksyen 10-14 Akta Cukai Pendapatan kecuali elan yang ditentukan, pengecualian makanan dan minuman percuma melalui voucher yang diberikan oleh majikan, potongan standard INR 50,000 dan potongan untuk cukai profesional, pemotongan pembayaran faedah pinjaman perumahan untuk harta yang dimiliki sendiri dan sekatan untuk kerugian-kerugian dari harta tanah yang disewa. Option NPTR dapat dilaksanakan untuk setiap tahun kewangan sekiranya pembayar cukai tidak mempunyai pendapatan perniagaan. Sekiranya pembayar cukai mempunyai pendapatan perniagaan, setelah pilihan tersebut dibenarkan, wajib dilakukan untuk semua tahun kewangan berikutnya. Dengan perubahan sekali sahaja, akan dibenarkan. Kemudian, CBDT telah menjelaskan bahawa pekerja yang mempunyai pendapatan selain daripada keuntungan dan keuntungan perniagaan atau profession dan bermaksud memilih NPTR boleh mengikat majikan dengan cara perisytiharan. Berdasarkan hal yang sama, majikan akan mengira cukai untuk tahun pajak tersebut sebagaimana yang berlaku di NPTR. Ini juga dijelaskan bahawa imtinasi yang dibuat kepada majikan tidak dapat diubah pada setiap tahun. Walau bagaimanapun, pekerja boleh memilih untuk menukar pilihan rejim cukai pada saat mengemukakan penyata cukai pada kerajaan India. Cukai minimum alternatif AMT. Cukai minimum alternatif AMT iaitu Alternative Minimum Tax meletakkan asas pada peratusan cukai yang mesti dibayar oleh pemohon kepada pemerintah. Tidak kira berapa banyak potongan atau kredit yang mungkin dituntut oleh pemohon, AMT mengira semula cukai pendapatan setelah menambahkan item pilihan cukai tertentu kembali ke pendapatan kasar yang disesuaikan. Selain daripada syarikat, ia berlaku pada semua orang yang mempunyai pendapatan dari perniagaan atau profession. Peruntukan cukai minimum alternatif pada awalnya dicipta pada tahun 1986 bagi mewujudkan keadilan dalam sistem percukaian di negara Kanada. Tujuannya adalah bagi mengelakkan golongan berpendapatan tinggi dan amanah membayar sedikit atau tanpa cukai kerana terdapat pelbagai potongan insentif dan cukai. AMT bermaksud jumlah cukai yang dikira pada jumlah pendapatan yang disesuaikan. Pembayar cukai di India bertanggungjawab untuk membayar cukai ke atas pendapatan tersebut pada kadar 18.5% ditambah dengan surcharge pada kesihatan dan pendidikan atas jumlah pendapatan yang disesuaikan. Bagi seseorang yang berada di pusat perkhidmatan kewangan antarabangsa yang memperoleh pendapatan semata-mata dalam pertukaran mata wang asing, seseorang masih boleh dikenakan cukai atas pendapatan tersebut pada kadar 9% ditambah dengan surcharge dan kesihatan serta pendidikan. AMT yang dibayar dalam setahun layak untuk dibawa ke hadapan untuk mengimbangi liability cukai biasa selama 15 tahun. Prinsip percukaian. Sistem cukai pendapatan individu India dilihat memenuhi prinsip equity dan kecekapan dalam cukai pentadbiran kerana ia bukan sahaja baik buat negara, malah memenuhi 5 syarat asas iaitu keadilan, kecukupan, kesederhanaan, ketelusan dan kemudahan pentadbiran. Kesimpulan, kerajaan India tidak akan berhenti, malah akan memperluas asas hasil, mengurangkan jurang cukai dan meningkatkan kecekapan cukai bagi memastikan kutipan hasil yang mapan. Matlamat ini perlu dicapai antara lain bagi merealisasikan insentif cukai, mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan cukai melalui pengauditan yang berkesan. Penambahbaikan dasar cukai akan terus diperkasakan berteraskan kepada prinsip neutrality, equity dan mudah bagi menuju ke arah meningkatkan daya saing negara. Apabila jumlah pendapatan individu yang dikenakan cukai melebihi had mengikut umur mereka, individu tersebut harus membayar cukai mengikut kadar yang ditetapkan yang terpakai untuk semasa tahun taksiran kepada kerajaan setelah menilai pendapatan mereka. Kerajaan India dilihat akan terus mengukuhkan kedudukan kewangan meskipun berhadapan dengan cabaran keluaran terutama
volatility harga komoditi dan ketegangan perdagangan. Inisiatif pembaharuan fiskal akan terus meningkatkan lagi accountability dan ketelusan kerajaan India serta menyumbang kepada kemampanan fiskal. Melalui undang-undang sedia ada, kerajaan India telah menyediakan satu plan yang sempurna dalam tindakan penguasaan terhadap pungutan cukai pendapatan individu. Pencukaian pendapatan individu yang diperoleh dengan beberapa kaedah berbeza bagi kelas-kelas masyarakat yang berbeza memperlihatkan bahawa kerajaan India komited dalam mengembangkan pendapatan negara tanpa mengamalkan penindasan terhadap rakyat. Syarat asas dalam pencukaian yang diterapkan dalam sistem pencukaian ini memenuhi prinsip ekuiti dan kecekapan dalam cukai pentadbiran. Implikasi cukai. Pemerintah setiap negara memerlukan dana dalam menjalankan fungsi setiap hari. Cukai yang dipungut oleh India secara berhemah sepanjang tempoh pelaksanaan atas cukai pendapatan dijangka dapat membantunya menjalankan fungsi dan tugas yang diperlukan secara mapan. Ini termasuklah mengoperasikan institusi awam, mengembangkan infrastruktur negara dan membiayai inisiatif dan skema kebajikan masyarakat. Sebagai pertukaran untuk menyediakan kemudahan ini, pemerintah menjana pendapatan yang diperlukan untuk mereka dengan memungut hasil cukai daripada rakyatnya yang menepati syarat. Untuk menjadikan proses ini cekap, setiap negara memiliki proses percukaian yang tepat yang telah ditetapkan oleh pemerintahnya. Tiada beza dengan negara India, dengan mengagihkan pendapatan dan sumber pendapatannya yang luas, ini meletakkan pentingnya nilai cukai secara menyeluruh dan menandakan perbezaan penting antara cukai utama. Kesan ke atas kerajaan dan masyarakat. Melihat kepada perkembangan di India kini, pertumbuhan 12% dalam pungutan cukai pada fiskal tampak rancak berbanding sedekat yang lalu. Hal ini dicapai dalam ekonomi yang mencatatkan pertumbuhan PDB nominal 10%. Laman Forbes dalam artikelnya bertarikh 18 Disember 2020 bertajuk Taxation in India, Direct Tax You Need to Know About, menerangkan bahawa ekonomi melambat ke pertumbuhan paling perlahan dalam 11 tahun bersama dengan penurunan kadar cukai korporat, menyebabkan kerajaan India kehilangan sasaran pengutipan cukai dengan margin yang luas pada fiskal semasa. Kekurangan cukai juga menyebabkan penurunan sasaran defisit fiskal untuk tahun ketiga berturut-turut. India menunjukkan keyakinan untuk memenuhi sasaran pengurutan cukai sebanyak 24.23 juta pada tahun 2020 hingga 2021. Pada tahun 2020 hingga 2021, pertumbuhan nominal yang diusahakan adalah 10%. Belanjawan 2020 hingga 2021 telah mengumpulkan pendapatan cukai kasar pada tahun 2020 hingga 2021 pada 24.23 juta, meningkat 12% daripada 21.63 juta pada fiskal semasa. Kira-kira 6.38 juta dijangka berasal dari cukai pendapatan peribadi pada tahun 2020 hingga 2021, peningkatan 14.13% berbanding 5.59 juta yang diperolehi pada 2019 hingga 2020. Selain itu, pendapatan cukai pendapatan dianggarkan meningkat 11.63% menjadi 6.81 juta pada tahun 2020 hingga 2021 daripada 6.10 juta pada fiskal semasa. Untuk fiskal semasa, kerajaan telah menyamak semula unjuran pungutan cukai dari anggaran 24.61 juta menjadi 21.63 juta krore dalam anggaran yang disemak. Dalam fiskal semasa, pendapatan cukai kasar adalah 4% lebih tinggi daripada 20.8 juta yang dikumpulkan pada fiskal 2018-2019. Namun, pemerintah telah memperkirakan pertumbuhan pendapatan pajak kasar 11% daripada 2019 hingga 2020. Pada tahun 2021, India telah menunjukkan pertumbuhan pendapatan cukai sebanyak 4%. Ekonomi India diunjurkan berkembang pada kadar 5% pada fiskal semasa, kadar paling perlahan dalam 11 tahun. Defisit fiskal pada tahun 2019 hingga 2020 diperkirakan datang pada 3.8% berbanding 3.3% yang dianggarkan dalam anggaran asal. Sekian, terima kasih.